Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama sekali cikgu ucapkan ucapan terima kasihlah kepada para pelajar yang dapat sama-sama menyertai kelas kita pada hari ini. Untuk permulaan kelas kita, cikgu akan terangkan sedikit sedikitlah mengenai sukatan pelajaran ataupun tajuk-tajuk yang kita akan belajar sewaktu kamu berada di tingkatan 4 bagi mata pelajaran pendidikan seni visual. Okey, baik, jika kita tengok dekat dalam buku teks yang kita akan gunakan, terdapat keseluruhannya mempunyai 11 tajuk utama yang kita akan belajar lah. Di sini kita dapat tengok dekat senarai kandungan. Okey, secara keseluruhannya untuk tingkatan 4 kita akan belajar dalam 5 bidang utama, iaitu yang pertama bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Seterusnya bidang yang kedua bidang seni halus. Bidang yang ketiga bidang reka bentuk. Bidang yang keempat bidang seni kraft. Dan seterusnya bidang yang terakhir adalah bidang komunikasi visual. Okey, setiap bidang ni kita akan belajar dan dipecahkan kepada tajuk-tajuk kecil lah. Keseluruhan tajuk yang kita akan belajar di tingkatan 4 adalah sebanyak 9 tajuk. Taklah terlalu banyak. Okey, untuk tajuk yang pertama di bawah bidang sejarah dan apresiasi seni visual, kita akan belajar mengenai alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey, dekat dalam tajuk ni kita akan belajarlah jenis-jenis ataupun alatan yang digunakan untuk majlis diraja ataupun alat kebesaran diraja. Keseluruhannya kita akan belajar dekat dalam tajuk satu lah, iaitu alat kebesaran dan perhiasan diraja. Seterusnya untuk bidang yang kedua, bidang seni halus, kita akan masuk tajuk yang kedua, iaitu tajuk seni lukisan. Lukisan ni kita dah belajar lah daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Dan di tingkatan 4 kita akan belajar lebih mendalam lah, iaitu kita akan belajar tentang seni lukisan barat mengikut abad. Kita akan belajar lah abad demi abad. Seterusnya masih lagi dalam bidang seni halus, tajuk yang ketiga iaitu seni cantan. Seni cantan pun sama macam lukisan tadi, kita akan belajar lebih kepada sejarah lah. Kalau kita tengok di sini, kita akan belajar seni cantan barat mengikut abad pilihan dari aspek aliran, gaya, pelukis dan karya. Maknanya kita akan belajar dari abad ke abad proses perkembangan seni cantan tersebut. Kemudian tajuk yang keempat masih lagi di dalam bidang seni halus, iaitu seni cetak kad. Yang ni pun sama, kita akan belajar mengenai sejarahnya. Okey, seterusnya kita akan masuk ke dalam tajuk yang kelima di bawah bidang reka bentuk. Okey, tajuk yang kelima adalah reka bentuk landscape. Di bawah tajuk reka bentuk landscape, kita akan belajar mengenai prospek ataupun hala tuju mereka bentuk landscape. Kita akan belajar lah apa masa depan seorang mereka bentuk landscape ni. Apakah peluang-peluang yang ada dalam bidang mereka bentuk landscape.
Seterusnya untuk tajuk yang keenam di bawah bidang reka bentuk juga, iaitu kita ada reka bentuk dalaman. Untuk reka bentuk dalaman pun kita akan belajar benda yang sama, iaitu prospek dan hala tuju reka bentuk dalaman. Kita akan belajar tentang masa depan seorang pereka bentuk dalaman. Seterusnya untuk tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk yang ketujuh, iaitu tajuk yang berada di bawah bidang seni kraf, iaitu seni ukiran. Okey, untuk seni ukiran kita akan belajar secara agak menyeluruh lah. Kita akan belajar mengenai prinsip asas seni ukiran, alat dan bahan seni ukiran, motif ukiran kayu, jenis ukiran kayu, bentuk-bentuk silat, proses seni ukiran kaum-kaum lain. Kita akan belajar semua dekat situ. Mungkin tajuk ni juga kita akan tekankan sikitlah mengenai sejarahnya. Kemudian untuk tajuk yang seterusnya, kita akan masuk ke dalam bidang komunikasi visual. Kita akan masuk tajuk ke-8, iaitu tajuk seni reka grafik ilustrasi. Okey, untuk tajuk ni kita akan belajar apakah yang dimaksudkan dengan ilustrasi. Kemudian kita juga akan belajar mengenai jenis-jenis ilustrasi, media dan teknik, dan pencernaan idea bergambar. Yang ni kita akan belajar dalam tajuk 8. Seterusnya untuk tajuk yang ke-9, tajuk yang terakhir, kita akan belajar mengenai seni foto, genre fotografi. Okey, kita akan belajar mengenai definisi genre dalam fotografi, jenis dan fungsi komunikasi visual dalam genre fotografi, kepelbagaian genre fotografi, dan juga ikon fotografi Malaysia. Okey, jadi secara keseluruhannya kita akan cuba untuk habiskan semua 9 tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran tingkatan 4, insyaAllah. Jadi cikgu harap kamu akan bersedialah untuk sama-sama kita mempelajari tajuk demi tajuk, insyaAllah, pada masa akan datang. Jadi untuk video kali ini sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.